Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, ada siapa sekarang yang menemani FB Live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Syah, hai Ida, hai Kak Miss, hai Kak Idah Ridwan. Alhamdulillah. Thank you sebab sudi join live Soleha pada hari ini. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Soleha hari yang ke-307. Alhamdulillah. Dah banyak dah Soleha share ilmu di wall. InsyaAllah kita niatkan untuk sedekah ilmu dan sharing ilmu yang bermanfaat. Okey, tajuk hari ni, kesan daripada rezeki yang haram. Apakah kesan yang akan kita nampak dekat dunia ni lagi? Allah dah nampakkan dah. Kesan apa yang kita akan terima bila kita memakan hasil rezeki yang haram. Okey, tapi sebelum tu mari kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, insya-Allah, supaya Allah merahmati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, apakah antara kesan yang akan Allah berikan kita sebagai manusia, sebagai hamba-Nya dekat dunia lagi dah? Kita dah nampak dah kesan. Kalau kita makan dan mendapat rezeki tu daripada sumber yang haram, especially kepada seluruh ahli keluarga kita, kita akan nampak kesan yang sangat buruk dalam rumah tangga kita. Okey, yang pertama, kesan bila kita memakan rezeki yang haram, akan berlaku pergaduhan, akan berlaku persengketaan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita tak akan bahagia. Rumah tangga kita akan berasa sangat panas. Tak ada lagi suasana aman damai, tak ada lagi kebahagiaan sebab kita memakan hasil yang haram. So kalau kita nak rumah tangga yang aman, bahagia, damai, bahagia hingga ke jannah, Jannatul Firdaus, kita kena pastikan sumber rezeki yang kita perolehi setiap hari adalah daripada rezeki yang halal, yang suci, yang bersih, yang halal, yang Allah redai. Tak apalah kita dapat rezeki sedikit, tetapi biarlah sedikit tu adalah rezeki yang berkat. Berbanding kalau kita dapat rezeki yang banyak, tetapi kalau itu adalah rezeki yang haram, tak ada gunanya. So, akan memberi impak yang sangat besar kepada hubungan suami isteri. Selalu bergaduh sampai nak bercerai, selalu bertikam lidah, suasana yang panas, ada je yang tak kena. So dekat sini nampak tak macam mana Allah dah tunjuk lagi kesan kita dekat dunia ni. Kalau kita makan rezeki yang haram, akan menyebabkan family kita pun tunggang langgang, bergaduh sana sini, hubungan adik-beradik retak, dan kita tak dapat suasana dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ni penuh dengan kegelisahan. Hidup ni penuh dengan dendam. Hidup ni penuh dengan persengketaan kalau kita makan sumber yang haram serta dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu yang pertama dari segi keluarga. And then, anda tahu tak kenapa tiba-tiba punca anak kita tiba-tiba jadi tak dengar cakap, memprotes, menjadi anak yang kurang ajar, anak yang derhaka? Sebab apa? Salah satunya, bila mana kita tak sedar apa yang kita bagi anak-anak kita, suami kita makan setiap hari tu jadi darah daging mereka. Sebabnya
ibu bapa mendapat pendapatan, sumber rezekinya adalah daripada sumber rezeki yang haram. Kita tak tahu. Rupa-rupanya perniagaan yang kita buat tu, pekerjaan yang kita buat tu, rupanya Allah benci, Allah murka. Tiba-tiba ada unsur penyelewengan, ada unsur rasuah dalam perniagaan kita. Kita tak tahu. Tapi sebenarnya akan memberi kesan kepada perangai anak kita, akan memberi kesan kepada akhlak peribadi anak kita. Kalau anak kita yang tiba-tiba terlampau tak mendengar kata, anak yang degil, anak yang tak dengar cakap ibu bapa, yang kuat protes, adalah berpunca daripada sesuatu rezeki yang haram. So pastikan bila kita nak anak kita anak yang menjadi anak yang soleh dan solehah, pastikan sumber pemakanan mereka pemakanan yang sihat, pemakanan yang berkhasiat, pemakanan yang halal. Jangan bagi anak-anak kita makan makanan yang kotor dan haram. Ia akan memberi kesan kepada pendidikan mereka, akhlak mereka, adab mereka, akan sangat-sangat mengganggu pertumbuhan pembesaran mereka. So kita, ibu bapa lah kena pastikan apa yang kita suap dekat anak kita, apa sumber makanan yang kita berikan kepada anak kita tu adalah sumber yang halal. Jangan bagi sumber yang haram, berdosa. Dahlah kita dapat dosa dan akan dihukum di akhirat kelak. Dekat dunia lagi dah menampakkan anak kita ni anak yang derhaka, anak yang tak mendengar kata. Apa yang kita cakap semua dibantahnya. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dapat mencorakkan serta melahirkan anak-anak yang sentiasa behave, sentiasa berakhlak mulia, menjadi anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Okey, yang ketiga, antara kesan bila kita memakan rezeki yang haram, yang ketiga akan menampakkan suasana rumah tangga kita seperti neraka. Seperti neraka di mana tak rasa tenang, rasa kepanasan je. Sebabnya suami isteri dah bertikam lidah. Isteri nak dia je yang menang. Suami tak jaga solat. Suami tinggalkan solat. Sebab tu rumah tangga tak aman damai. Selalu bergaduh suami isteri. Sebabnya kita dah lah tak solat. Macam mana kita nak dapat rezeki yang halal dan diberkati? Sebab orang yang jaga solat ni, insya-Allah rezeki dia adalah rezeki yang berkat, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So pastikan kalau kita tengah stuck, ada masalah, tiba-tiba ditimpa sakit, ditimpa hutang bertimpa-timpa, tiba-tiba bisnes kita jatuh, kita dibuang kerja, kita kena cek apakah ada yang kita membuat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, macam Soleha bagi tahu tadi, kita kadang-kadang kita tak sedar. Kita bila kita abaikan solat kita je, tiba-tiba Allah berikan kita macam-macam ujian. Kita solat on off pun Allah bagi kita macam-macam ujian dan cabaran dalam hidup ni, di mana kalau kita nak hidup aman damai, nak berjaya dalam hidup, nak sentiasa diberkati Allah, jaga solat. Jaga solat, jangan tinggal solat. Repair solat kita. Sebabnya inilah perkara yang menjadi serta asas dalam kehidupan kita. Seseorang hamba Allah yang bertakwa dan yang sentiasa merasa hamba kepada Allah, dia akan jaga solat dia. So jaga solat kita, insya-Allah rezeki yang datang dalam kehidupan kita pun adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Allah akan jauhkan kita daripada segala anasir-anasir buruk dekat luar sana. Kita tak ada terikut dengan penipuan, penindasan, rasuah dan segala bentuk penyelewengan dan kezaliman ke atas manusia lain, insya-Allah. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, bila mana kita memakan hasil rezeki yang haram, Allah akan hisap dan azab kita di akhirat kelak. Ni adalah balasan Allah di hari akhirat kelak. Allah telah janjikan di dalam Al-Quran, barang siapa yang memakan hasil sumber rezeki yang haram, contohnya kalau dia makan harta anak yatim, dia makan harta curi, dia makan harta rompak, dia makan harta rasuah, so dia akan diazab dan dihisap di hari akhirat kelak. Neraka Jahanam adalah tempat dia. So kalau kita banyak sangat buat dosa dekat dunia ni, dekat dunia kita dihukum, dekat akhirat kita tak akan terlepas. So Allah akan hukum kita dengan apa yang kita buat dekat dunia ni. Kalau kita pecah amanah, kalau kita suka peras ugut orang, kita makan sumber rezeki yang haram, maka kita akan diazab seberat-beratnya di hari akhirat kelak.
dibakar tangan kita, dibakar muka kita, sehancur-hancurnya hidup balik and then dibakar balik. Kita hidup balik and then kita dibakar sampailah kita punya buku amalan tu akan clear dan segala amalan kita dihisap oleh Allah dan dihukum dengan sepedih-pedih azab. Takut kan? Takut kan kalau kita dengar macam ni? Allah, kita rasa kepanasan api dekat dunia pun sangatlah sakit, sangat-sangat. Belum lagi api di hari akhirat. Terkena sikit je hancur lebur, semua lenyap. Badan kita tak ada tinggal apa dah. And then kita dihidupkan kembali, kita dihukum lagi. So sakit. Sakit dan teramat perit. Azab di hari akhirat kelak. Itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Okey, yang kelima, kesan daripada bila kita makan rezeki yang haram, rezeki kita akan semakin bocor dan stuck. Sebab tu kalau kita ada masalah, sel susah nak masuk, sel sempit, tiba-tiba rezeki banyak masuk, banyak yang keluar, tiba-tiba kereta rosak, macam-macam lagi rosak dekat rumah kita tu. So berlaku kebocoran rezeki. So kita cek balik, kenapa rezeki aku sempit? Kenapa rezeki aku stuck? Kenapa rezeki aku tiba-tiba bocor yang teramat sangat? Ada dapat 2,000, 2,000 habis dalam sehari. Kenapa? So di sini Allah sedang uji kita. Di mana kalau kita makan rezeki yang haram, rezeki kita akan bocor, rezeki kita akan stuck. Duit kita tak berkat. Sebabnya ialah kita makan rezeki yang haram, kita dapat pekerjaan yang haram, kita terus buat perkara yang haram, buat maksiat, buat riba, mengumpat orang. So itu adalah antara dosa-dosa yang kadang-kadang kita tak sedar, kita terlakukan dosa setiap hari, lalu menjadilah darah daging, anak-anak kita makan, suami kita makan, semuanya daripada sumber yang haram. So kita kena check balik, adakah macam produk yang kita buat ni, bisnes ni, adakah bisnes yang patuh syariah, adakah bisnes yang memang menjaga kemaslahatan ummah, tak menzalimi pengguna. Sebab ada setengah produk yang overclaim orang panggil, and then dia jual produk yang memudaratkan pengguna. So kita tak boleh jual produk yang macam tu. Sebolehnya kita jual dan kita cek, adakah produk yang aku jual ni adalah patuh syariah, adakah produk yang aku jual ni bermanfaat untuk ummah, memberi nilai serta kebaikan kepada orang yang menggunakannya. So kita cek balik, kalau ada unsur-unsur mudarat, segeralah tinggalkan dan pilihlah bisnes yang untung dunia akhirat. Sebagai contoh macam FTR adalah salah satu contoh bisnes untung akhirat, ladang pahala kita, saham akhirat kita. Kita berbisnes sambil kita kumpul saham akhirat. Pahala kita dapat, income ekonomi ummah pun kita dapat bantu. Ramai suri rumah tangga dekat luar sana yang sedang struggle hidup. Lagi-lagi kes COVID-19 yang semakin meningkat ni, ramai orang yang dibuang kerja, ramai orang yang diturunkan gaji, ramai orang hilang sumber pendapatan. So di sinilah bila kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, Soleha punya income bersama FTR setiap bulan semakin meningkat walaupun COVID melanda. Tetapi bila kita berbisnes ada ilmu, kita berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan Allah bisnes partner kita, insya-Allah inilah bisnes yang akan Allah pelihara sampai hari akhirat. Ladang pahala kita insya-Allah ialah bila mana kita sebarkan ilmu yang bermanfaat, kita sebarkan ilmu pengetahuan, walaupun hanya satu patah perkataan, jika ianya bermanfaat untuk orang ramai, kita akan dapat pahala berganda-ganda. So inilah saham akhirat kita. Lebih banyak kita berkongsi, lebih banyak kita akan dapat pahala di hari akhirat kelak. Okey, kesan yang seterusnya, bila mana kita memakan hasil rezeki yang haram, Allah akan menurunkan musibah dan bala bertimpa-timpa. Jauh daripada Allah dan menjadikan dirinya semakin kufur nikmat. Orang yang tiba-tiba kita tengok dia semakin tamak halubah, dia banyak harta tapi makin kedekut, dia semakin jauh daripada Allah. Tiba-tiba ujian datang bertimpa-timpa dekat dia. Dia dilanda muflis, dilanda kehilangan keluarga, kematian orang tersayang. So Allah berikan ujian dan musibah bertimpa-timpa kepada dirinya. Dekat dunia lagi dah Allah dah berikan keperitan, penderitaan kepada kehidupan orang yang makan rezeki yang haram. So pastikan kalau kita nak bahagia, kita nak barokah, pastikan sumber rezeki kita adalah sumber rezeki yang halal, yang diredai oleh Allah. Pastikan ianya adalah selamat dan memang
disahkan oleh Islam bahawa apa yang kita nak berikan kepada anak-anak kita sumbernya adalah sumber yang halal, yang barakah, diredai oleh Allah dan sentiasa meletakkan Allah nombor 1 dalam setiap urusan rezeki kita. So jangan kita risau rezeki yang bukan di tangan kita, sebab rezeki ni adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjamin rezeki hamba-hambanya. Tugas kita adalah tingkatkan marketing langit kita, jaga connection kita dengan Allah, jaga ibadah kita, tingkatkan amal ibadah kita, banyakkan sedekah dan zakat, berbuat baik kepada semua asnaf, bantu mereka, banyak sedekah, banyak zakat, serta berbakti kepada orang tua kita. InsyaAllah, kita nak rezeki berkat, jangan berkira dengan mak ayah kita. Sebab bila kita beri kepada mereka, mereka doakan kita. Sebab itulah rezeki kita melimpah ruah, rezeki kita barakah, asbab daripada doa seorang ibu dan ayah. So kalau nak rezeki lancar dan sentiasa mencurah mengalir laju berair, selalulah minta doa restu mak ayah kita yang masih hidup. Kalau ada mak mertua ke yang masih hidup, boleh juga minta doa mereka. Sama je insya-Allah. So kita nak keberkatan. Kita bukan nak utamakan amount, kita bukan nak utamakan kuantiti sehingga mengabaikan keberkatan. Biarlah kita dapat sedikit, tetapi yang sedikit tu adalah barakah. Kalau yang banyak dan barakah tu, itu adalah sangat bonus dan menguntungkan kita dunia akhirat insya-Allah. Okey. Sekadar ini saja perkongsian solehah hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Solehah minta maaf kalau ada salah silap. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di majlis ilmu yang lain InsyaAllah esok. Dan semoga terkesan di hati kalian. Solehah doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Jangan takut untuk memberi, jangan takut untuk bersedekah, kerana sedekah akan menjadikan kita seorang yang kaya jiwa, kaya hati dan kaya hartanya insya-Allah. Allah akan bersihkan harta kita, Allah akan suburkan harta kita insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.